dakwah Melayu kita, dia tak boleh satu. Nanti macam mana ada teknologi dia boleh satu kan. Jadi teologi ni orang Islam ni betul. Ini masalah. Jadi akhir-akhirnya balik kepada unsur kelemahan orang Islam lah. Okey, tapi tak kira benda tu lah. Di sini mazhab Jakim ni asal ada je unsur babi memang haram. Tak kira lah DNA ke apa. Sebab tu di Malaysia kita menganggap vaksin yang ada unsur khinzir itu haram. Semua ada unsur yang haram. Tapi kita mesti faham bahawa tidak semua para ulama mengatakan pada tahap DNA sahaja ni dianggap khinzir lagi. Tak sepakat lah. Contoh sebab tu Dr. Yusuf Al-Rawi dia kata dia tidak beranggapan gelatin tu haram walau daripada apa saja dia dibuat, sebab dia bukan lagi bahan asal benda yang dibuat. Dia telah bertukar seperti mana arak yang telah bertukar menjadi arak yang bertukar bercuka. Dia telah melalui proses kimia di situ. Proses kimia tu contohnya kita saya kampung cepatlah boleh imagine sebab saya nampak ni. Kalau zaman dulu ada seekor kucing mati kan kat kampung, kucing mati lekor ya. Selepas berapa lama tempat kucing mati ni jadi tak macam tanah lah. Betul. Kalau najis manusia pun najis manusia, tapi takkan nak reti kucing. Sebab apa? Proses kita belajar dalam sains, proses penuraian. Benda tu telah diuraikan. Jadi tanah yang ada ataupun di sini tu dia bukan kucing dah. Sebab apa? Telah diuraikan. Ini masalah tu. Bila kita dapat DNA babi, adakah dia berada pada tahap kucing lagi ataupun dia sudah berada pada dia sebenarnya satu komponen yang telah diuraikan. Protein khinzir, itu khinzir lah. Itu persoalan yang pertama yang menjadi perbincangan. Ada pro and con ya. Sebab pandangan ni masing-masing kebenaran ni gini pun ada elok dia juga, gini pun ada elok, ada tak elok, masing-masing ada dia punya kebaikan dan keburukan. Contohnya kalau kita tengok benda yang telah diuraikan ni bukan dinamakan bahan asal, maknanya dia akan membawa kepada satu perusahaan ternak babi lah apa semua tu menjadi legal. Sebab apa? Sebab bahan tu bila dicampur secara kimia dia akan menjadi satu bahan yang diterima umum. Maknanya akhirnya dia sampai kepada perusahaan tu juga. Nampak tak? Macam arak kan? Macam orang tanya apa hukum guna arak dalam makanan. Ini dia panggil ma'alatul af'al, iaitu benda ni kita faham setakat ni okey, tetapi jika kita mengamalkan pada tahap ini, dia akan membawa kepada satu natijah yang tidak baik pada masa depan. Apa dia? Akan ada perusahaan teror babi, ada market dia. Sebab apa? Sebab bila dia dicampurkan dan diubah secara kimia, dia jadi bahan yang boleh diterima umum. Nampak tak? So contoh, orang tanya apa hukum menggunakan arak dalam masakan. Memanglah ramai ulama mengatakan harus. Sebab apa? Sebab arak tu mabuk. Arak ni bila dia letak dalam makanan, dia akan terbakar. Jadi dia tak ada lah arak dalam tu. Tapi okey, ada yang mengatakan tak boleh. Sebab apa? Mazhab Syafi'i mengatakan tak boleh sebab arak ni dianggap dia tu najis.
Jadi bila dia dianggap najis, bila campur dengan makanan, makanan jadi najis. Okay, dia habis. Sampai setakat tu je analisis dia. Analisis satu lagi ialah dia tak najis, tapi dia tak boleh minum kerana dia mabuk. Jadi bila kita masak, memang dia tak mabuk sebab dia unsur mabuk tu telah, unsur alkohol tu telah hilang. Tetapi kesan jangka panjangnya apa dia? Kesan secara masyarakatnya ialah orang Melayu akan pergi beli arak. Sebab apa? Menjadi menu dia, dalam penyediaan menu dia ialah arak. Sebab apa? Oh tak apa, tak mabuk, tapi hang beli apa tak situ. Jadi ulama dia bukan saja bila dia nak kata tak boleh, tidak semestinya kerana dia menganggap benda tu najis, tapi mungkin dia melihat dari sudut kesan jangka panjang. Lalu dia pun kata haram. Dia tak kata najis, dia kata haram. Jadi ma'alatul af'al, kita buat satu benda hari ni, apa kesan dia jangka panjang. Jadi ini antara benda yang, tapi yang buruknya apa dia? Kalau kita kata DNA ada je unsur babi, jadi haram. Buruknya sebab kita berada dalam situasi orang Islam tak boleh buat apa. Kalau kita analisis benda lain lagi, ada lagi. Akhirnya memberi situasi yang susah kepada orang Islam. Di Eropah cengeng jalan, apa lapar ni tak boleh, ni tak boleh. Banyak benda yang orang Islam sembelih sendiri pun tak boleh lagi. Jadi itu dia keburukan dia lah dari sudut ini. Para ulama yang mengatakan boleh, dia nak tackle masalah tu. Dia nak supaya orang Islam jangan terlalu susah sangat berdepan dengan dunia sebenar dia hidup. Mungkin kita di Malaysia ni kita tak berapa setuju kan, tapi kalau orang duduk Eropah, orang duduk di Jepun, orang Islam terlalu sikit, memang pandangan ni memang sangat bagus. Tapi apa kesan jangka panjang dia? Jadi setiap pandangan tu memang dalam fiqh ni dia ada macam tu lah. Sebab tu dia tidak betul secara mutlak dan dia tidak salah secara mutlak. Kenapa tak? Kita jangan taksub sangat. Satu-satu pandangan tu dia tidak betul secara mutlak. Dia ada unsur negatif dia ada. Kat mana satu paling betul? Mana saya tahu. Jadi situasi dia macam tu lah. Jadi bila kita tahu benda ni, jadi gitu. Jadi dulu tu betul sebenarnya. Tapi nak guna yang mana? Ya. Timbul pula kalau boleh elak kan. Kalau boleh elak. Kalau kita kata kalau kita boleh elak tu, itu merujuk kepada individu punya inisiatif. Sebab orang ni dia tak sama. Ada orang macam saya ni, hotel ni 3 bulan tak boleh sekali. Jadi ada program hotel buat motivasi ke apa semua yang saya baru boleh lah, senang. Hotel tak ada halal jangan pergi. Sebab dia tak apa kena pergi. Lepas ada orang setiap hari makan hotel. Sebab apa? Memang jumpa klien. Jadi, kalau kita kata kita beri alternatif yang kita, jadi di sini adanya inisiatif individu. Dalam Islam tu sendiri dia bagi, tapi dia beri benda tu sebagai pilihan saja. Itu kalau orang tu nak mencari yang dia rasa dia boleh elak, dia nak elak, dia nak elak. Itu tapi itu individu dia. Dia bukan menjadi satu polisi umum. Jadi orang ni saya tak nak makan coklat. Saya pun post dah pagi tadi kan, coklat Turki. Jom makan coklat Turki pula. Atau ada orang kata coklat Turki ni tak ada tanda halal juga dia. Jadi dia nak minta coklat tanda halal yakin juga. Atau mana ada yakin di Turki. Jadi inilah dilemanya bila umat Islam tu lemah.
dia kembali kepada jawapan umat Islam. Bila umat Islam lemah, umat Islam hanya membincangkan hukum saja, tapi dia tidak cuba memenuhi keperluan sebenar umat itu, iaitu develop umat ni supaya boleh buat coklat sendiri. Itu perjuangan kita yang sebenar, bukan perjuangan kita cari hukum. Orang tu buat, orang buat ni, kita cari hukum halal. Habis masa gitu banyak. Nampak tak sini bahawa mewujudkan prasarana supaya umat Islam ni bangkit sampai kepada sektor pembuatan tu adalah satu jihad yang penting. Jadi anak-anak kita kena belajar lah di berbagai-bagai bidang. Yang jadi ustaz saja, teknologi pun kena belajar. Sebab kita nak membangunkan umat. Baru terkeluar daripada masalah tu bincang produk orang ya. Sampai bila sedih lah sebab makanan biskut pun di Malaysia ni baru ada orang Islam tu. Tu pun biskut raya je. Bermusim. Biskut tak raya susah lah dapat. Yang dalam tin apa semua tu yang supermarket punya. Sebab apa? Kita masih lemah. Bila kita buat benda masih kecil-kecil lah, cukup dapur sebagainya saja. Bila nak masuk supermarket tak mampu, sebab supermarket minta volume tinggi. Lepas tu payment 6 bulan. Kita 6 bulan dah sesak tak tahu. Cakap orang tanah juga ada awal semua juga. Payment tak dapat lagi, akhirnya buka. Ini yang berlaku lah. Jadi kita masih lagi dalam sebenarnya isu ni. Saya seronok juga timbul sini, tapi saya sedih tengok ramai orang kita penjara dengan permasalahan hukum. Tak ramai orang cuba menyedarkan masyarakat bahawa di sana ada unsur lain tuntutan kebangkitan umat tu lebih penting untuk kita highlightkan. Oh, Islam benar. Kalau kita kata orang Islam lemah, orang marah. Oh, kerana Allah kita kuat, kerana kita iman kita. Dia main gitu. Bila saya tak setuju orang buat hukum wuduk orang ni kan dalam Facebook, saya tak setuju. Kita dia sangat nak buat hukum wuduk. Kita dengan keimanan kita lebih kuat. Kita orang yang gagak ni. Tengok. Isu ni pun tak. Makanan pun tak boleh buat. Jadi pelajaran terbesar kita ialah kebangkitan umat itu menjadi satu kefarduan kepada kita. Negara yang pandai buat coklat ni Turki lagi lah. Pandai buat, memang ada coklat dari Turki awal. Tak tahu kualiti dia. Rasa okey juga kan. Saya lama dah malah lebih kurang 10 tahun lepas sudah ada sebenarnya, tapi dia pasaran lemah lah. Kita masalah kita ni masalah biasa lah. Bila kita nak bisnes dia kena kepung lah. Kita tak kuat dari situ modal itu banyak benda lah. Kita tak kuat sebabkan pasaran kita lemah. Nak masuk judi dia tidak ada lah. Iklan kena 2 minit 30,000, kena 2 kali keluar, terjelek dari kita. Orang lain keluar setiap 30, setiap 2 hari sehari, setiap 30 kali sehari keluar iklan lain. Kita keluar 30 saat, terjelek dari. Kalau ni tak tahu juga. Itu kekuatan modal. Seterusnya dia mengubahlah konsep pemikiran kita. Iaitu orang simpan duit banyak tu tidak keduniaan kalau dia laburkan kepada kebangkitan umat. Kalau dia laburkan kepada projek-projek yang berguna, jangan anggap keduniaan. Ada peluang simpan duit, simpan lah. Cash. Apalah, jangan kejar dapat duit banyak di kemah beli tudung habis kat Wangi. Kedai beli tudung, dia orang tidur buat kemah dah. Macam tak ada objektif lah kan. Kekayaan yang membuang masa.
Sebab ada duit, aku nak beli. Tapi benda tu tak ada. Saya terkejut tengok dalam Facebook orang tak. Ada tengok orang Bangi ada tengok tak? Nak beli tudung. Ke ada salah seorang nak tidur situ. Tak ada. Tak sampai lagi, tak ada lagi. Ke ataupun ada kabel beli belakang ke. Tapi bukanlah saya nak kata beli tu salah, tapi kalau sampai tahap bermalam dia buat macam ada sesuatu yang tak betul ada dalam pemikiran kita. Terkejar perkara-perkara macam tu. Jadi konsep keduniaan, konsep simpan duit, cari duit, kita kena betul tak? Sebab apa? Ni semua ni nak betulkan benda ni, dia kena kebangkitan umat masyarakat yang hanya ada duit yang boleh invest, yang suka berniaga, barulah terbentuknya benda prasarana tu ada barulah. Kalau awal-awal kita kata dunia, kita kena dunia sangat, kita pun lembek kan. Bila nak bisnes kan, orang lain buat, tak akan jual lah produk orang Islam. Itu rantaian pemikiran yang betul tu perlu. Okey, itu saya rasa jelas kan dari sudut kupasan kita. Cuma soalan kedua ialah apakah syarat-syarat hukum sama berdasarkan hadis Nabi? Sama. Kenapa tak sama? Bukan sama basar tu sifat Allah tu. Itu sama tu maknanya mendengar. Ni sama ni bahasa Melayu, dia ambil mana saya tak tahu. Sama dalam bahasa Melayu ni ada dua perkara, benda yang berbeza. Satu, sama babi kan, najis anjing dan babi. Sama anjing dan babi. Bukan sama anjing tu, sama betul. Anjing tak boleh nak sama dah. Yang kedua, sama kulit. Kulit tu, beg kulit yang kita beli tu, orang Melayu panggil sama juga. Tetapi dalam bahasa Arab dia tak panggil sama. Dalam bahasa Arab yang ni dia panggil ad-dabr. Ad-dabr ni dalam bahasa Melayu sama kan? Tapi sama kulit. Tak ada kena-mena dengan sama anjing dan babi. Tapi macam mana bahasa Melayu guna kata yang sama? Allah Alam. Maksudnya sama kulit ni macam kita ada kambing ataupun lembu, korban, kita nak guna kulit tu. Jadi mesti kita bersihkan kulit tu, kita proses untuk guna kulit tu sehingga dia tak berbau, dinamakan sama dalam bahasa Melayu. Yang ni sama. Terbalik. Yang sama tu untuk anjing dan babi, yang satu tu untuk lain-lain kulit. Dia macam tu pula. Betul. Jadi saya belajar sama belakang. Nampak tak? Dia dua, yang ni sangat mengeliru kawan Melayu ni sebenarnya. Sama. Jadi ramai orang ingat kulit binatang ni kena sama macam anjing dengan babi. Mana boleh? Tak ada. Dia proses tu. Jadi proses tu teknologi. Kalau zaman dulu guna garam, tawas. Kalau orang Arab secara tradisional, dia sembelih kambing atau lembu, kulit sebelah kulit yang ada daging-daging lekat tu, dia letak tawas, dia letak garam, dia ikat. Tawas tu dia nak suruh kulit tu jadi rapat. Dia akan pegang bulu, dia tak luruh. Lepas tu dia akan letak seminggu, 2 minggu. Bau masa tu memang pening kepala. Bau busuk kan. Tapi bila dia buka tu, dia akan jemur.
Jemur panas. Ni cara tradisional lah. Ya, kalau nak buat kasut apa buat caranya mati tak terbentuk lagi kilang kasut. Dia akan ambil, dia jemur. Bila jemur ni kering musim panas menyebabkan kulit dia jadi keras. Jadi sekeping macam keropok itu, tapi keras. Apa yang dia buat? Dia pun ambil sejenis batu pula, batu yang sekarang ni orang jual buat bulu kaki ke apa semua tu. Kan dia kasar kan batu tu. Dia ambil batu tu, dia gosok pada kulit tu, sebelah yang keras tu. Lepas tu jemur balik, lepas tu ambil gosok balik sampailah kulit tu jadi lembut yang kita lihat. Itu cara tradisional. Lepas ni boleh buat lembut, kulit lembut ke korban berebut lah lepas ni. Tapi sekali buat tu tak mari lah main sini agak nanti. Jadi nak cuti bulan buat. Lepas tu dia jadi dia panggil, kalau ada setengah lagi dia panggil haidurah. Kulit yang kita tengok tu kan, yang dia jual. Itu sama kulit. Sama kulit ni bukan sama anjing apa. Tapi ada sedikit perbincangan kesamaan dalam hukum fiqh. Sama anjing dan babi ni, sampai kat babi ni sebenarnya sama najis babi ni tak ada dalam nas, tak ada dalam Quran dan hadis. Yang adanya ialah anjing sahaja. Sebab tu tak sama anjing ni, sebab Nabi SAW pernah bersabda, walaghal kalbu ina ahadikum falsilhu sab'an ahaduhum biturab. Kalau anjing jilat bekas, ina ni ialah bekas. Kalau anjing jilat bekas kamu, Nabi kata basuhlah 7 kali, salah satunya dengan tanah. Hadis dia itu je. Benda yang ada ialah basuh 7 kali, 1 kali tanah. Okey, ni perbincangan para ulama. Walaupun hadis tu bagi kita nampak jelas kan, tapi banyak pandangan yang keluar daripada hadis. Sebab apa? Dia panggil hadis ni umum, tidak jelas. Dia masih umum, kabur. Sebab apa? Sebab pertama, orang Arab dia bercakap 7 ni tidak semestinya spesifik dia nak 7. Kadang-kadang dia nak kata basuh betul-betul. Tapi teknik dia. Sebab tu kita tak boleh faham culture orang Arab cakap dengan culture kita cakap. Contohnya orang Arab kata, kita tadi mulia, bila nak sampai? Daqiqah. Daqiqah tu makna literal dia 1 minit. Kita tunggu 5 minit tak mari lagi, ngamuk kita. Kata tadi 1 minit. Daqiqah orang Arab ni ialah nak mari. Mungkin setengah jam. Sebentar. Hari ni mari ni. Hari selalu. Selalu tu maknanya bukan selalu dia tiap hari. Sekarang maknanya. Jadi dia culture gitu. Jadi masalahnya hadis ni memang ada. Semua ulama kata hadis ni ada, tapi maksudnya 7 kali betul ke ataupun basuh betul-betul. Jadi dia adalah mazhab Abu Hanifah. Dia tak basuh 7 kali. Mazhab Maliki dia tak basuh 7 kali. Dia basuh betul-betul. Betul-betul tu macam mana? Masih umum lah, betul-betul. Ni berapa tak basuh betul-betul? Ni betul-betul lah ni. Sebenarnya benda tu okay. Jadi salah satunya dengan tanah. Sebab apa mazhab lain dia tidak menganggap mesti dengan tanah. Sebab dia kata tanah ni adalah alat membasuh pada zaman Nabi. Jadi kedua-dua 7 kali dengan 1 dengan tanah ni boleh dikumpulkan sekali, maksud dia basuh betul-betul. Itu saja.
Ha? Sabun ke, klorok ke, itu lah pandai. Yang penting basuh betul-betul. Yalah. Jadi nampak tak dia punya ni pemikiran tu. Okey, basuh. Tapi yang kata 7 kali salah satu dengan tanah tu adalah mazhab satu ni. Kita tak boleh kata itu salah. Itu pandangan dia nak aman ke aman. Tapi saya memang tak aman sebab tak raya aman. Saya memang beranggapan memang itu sebab memang Nabi SAW dia orang Arab, dia kata-kata dia macam tu. Jadi nak guna secara literal ke ataupun sebenarnya dia ada maksud perumpamaan, kiasan. Dua-dua tu betul. Macam kita kata tadi, tak adalah benda yang betul, yang tepat. Benda memang cuma ada dua maksud. Jadi para ulama ada dua mazhab. Ada yang kata memang kena 7 kali, 1 kali dengan tanah. Ada yang kata basuh betul-betul. Zaman dulu tak ada sabun, orang gunalah kayu, apa tu, guna garam, guna tanah tu. Zaman Nabi tanah tu macam zaman kita, saya kecil-kecil dulu lah. Kalau kita main apa, kena minyak motor ke apa semua, ambil tanah. Kan? Kita boleh bayang lah benda tu. Zaman Nabi ni lagi dah sabun memang tak ada. Nampak tak? Jadi macam mana nak faham? Dua-dua pandangan tu okey. Lepas tu timbul persoalan rentetan pula. Sebab tu hukum fiqh ni dia jadi makin bercabang-cabang. Itu Nabi kata, kalau anjing jilat, maknanya jilat je lah. Kalau kena bulu dia tak payah. Sebab apa? Sebab dia kata idza walagha, apabila anjing jilat dengan lidah, tak ada jilat dengan ekor. Kan? Jadi timbul pula persoalan, adakah keseluruhan anjing? Jadi banyak cabang dia, tu yang kita belajar tak habis-habis. Jadi isu ni sebenarnya isu kefahaman terhadap hadis. Arabi memang tak ada dalam hadis, tapi Imam Syafi'i dia tambah plus babi. Walaupun Nabi kata anjing, dia plus babi. Ini ijtihad dia benda. Pandangan dia. Pandangannya tak semestinya salah dan tak semestinya betul. Sebab itu pandangan. Cuma sebab apa dia berpandangan demikian? Adalah hujah dia. Antara hujah dia apa? Hujah dia macam lemah lah. Sebabnya dia, nak kata lemah sangat pun tak juga. Sebabnya ketika Allah mengharamkan daging khinzir, Tuhan kata diharamkan kepada kamu Hurima alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Dalam ayat yang lain Tuhan kata diharamkan kepada kamu menyembah berhala, berjudi dan makan daging judi. Innahu rijsun, sesungguhnya perbuatan itu najis. Jadi Imam Syafi'i kata, tengok babi najis ya. Sebab Tuhan kata rijsun. Ulama lain dia kata, ini bukan najis, maknanya najis benda tu. Sebab berhala dia tak najis dari sudut najis pegang kena pergi basuh. Najis di situ maknanya buruk. Lain lagi tu. Jadi kalau bagi macam ini, disebabkan Tuhan sebut jangan makan, tak boleh berjudi, tak boleh sembah berhala, tak boleh makan daging babi, sebab ianya benda yang najis. Dia pun ni najis paling teruk. Najis paling teruk dalam hadis ialah najis anjing. Dia pun najis ni pun kena sama juga. Dia punya pandangan. Betul ke tak? Betul ke tak betul?
Ramailah orang yang tak setuju. Jadi tak bolehlah kita kata orang yang kata kena samak tu salah dari sudut agama, tak boleh. Sebab dia ada hujah dia. Cuma kita tak setuju, tak ada masalah. Nampak tak situ? Keterbukaan tu. Sebab apa? Setiap pandangan tu ada hujah-hujah dia. Tapi tuan-tuan tak sempat lah nak belajar sampai macam tu sekali. Sebab tu sibuk ni mari jabat lah. Nak buat marketing lah, nak buat apa lah. Di situlah timbulnya orang yang bukan dalam bidang agama ni, dia belajar dengan satu mazhab pun sudah mencukupi. Sebab apa? Sebab dia tak sempat untuk nak bincangkan ke semua. Simpang siur dia tu banyak. Kalau orang bidang pengajian Islam, dia tahu lah ni ada berapa mazhab, ni apa hujah dia, hujah mana. Kalau kita datang dan nak menegakkan salah satu daripada hujah, nak buanglah pandangan yang telah tuan-tuan ikut selama ni pun, saya rasa macam letih juga benda tu. Sebab kemungkinan benda tu betul pun wujud. Nampak tak? Jadi perbezaan pandangan tu tidak membawa kepada perbalahan dan ni lah. Sebab setiap pandangan tu ada hujah-hujah dia. Cuma mungkin pada saya yang ni lebih kuat. Dengar ceramah saya nampak pandangan ni lebih kuat. Dengar ceramah orang lain pula, pandangan Ustaz Rusli orang tak boleh pakai lah, lagi kuat yang ni pula. Sebab apa? Sebab kita masing-masing ada hujah-hujah. Jadi kalau orang tanya samak najis anjing dan babi itu macam mana, memang bukan yang ni lah. Lepas tu bagaimana? Dia tak ada pendetailan, iaitu basuh salah satunya dengan tangan. Itu saja. Kalau babi jilat ke? Tak ada. Sebab mazhab Syafi'i ni, mazhab yang kata jilat saja tu, babi memang tak najis. Dia tidak beranggapan babi tu najis. Ataupun dia beranggapan najis tetapi tak ada samak. Sebab samak memang tak ada dalam hadis. Jadi samak ni untuk anjing jilat saja. Babi memang tak ada samak. Walaupun yang mengatakan najis, dia kata basuh biasa saja. Jadi banyak pandangan dalam satu-satu benda tu, banyak. Sebab itulah belajar agama ni memerlukan masa yang panjang. Anjing, kat mana najis? Ada yang kata jilatan saja. Imam Syafi'i, dia tak bukan jilatan saja, dia semua. Sebab anjing, dia kata memang kerja dia menjilat. Tubuh dia sendiri dia jilat. Jadi tubuh dia tu memang bekas dia jilat punya. Ada anjing duduk dilek tak jilat? Tak ada kan? Kerja anjing. Jadi dia gitulah perbincangan. Kalau yang bukan jilat punya, babi tu tak apa. Ya? Kalau yang bukan jilat punya tu, babi tu tak apa. Orang yang pakai jilat saja tu memang garanti babi tu dia tak anggap najis. Ataupun najis biasa. Dia basuh gitu ya. Diamalkan di sebelah negara-negara. Masa saya duduk di Morocco, dia bela anjing. Bila anjing dia jilat baik, dia basuh. So maksudnya kalau yang pakai yang jilat tu saja, kulit babi kasut tak apa, saya logik. Dia perbahasan dia di sini. Ni memproses kulit binatang. Itu isu ni fiqh lah. Fiqh ni dia banyak pandangan. Sebab tu kalau fikirkan macam tu kan, baik-baik ajar satu mazhab je, amal je lah yang tu, lepas tu senyap je. Sebab timbul benda macam tu lah yang ulama' dulu sampai satu ketika dia ajar satu mazhab, orang tu ikut, dia selesai masalah. Tapi zaman sekarang ni sebab kita dibanjiri dengan maklumat yang banyak. Kalau kita kata macam ni, kita tak buat comparison, mari buka dalam Facebook, salah pula Ustaz Rusli kata, sudah. Padahal benda tu salah satu pandangan. Jadi buat zaman ni kena terang tu lebar. Contohnya dalam bab membersihkan kulit, banyak mazhab. Ada yang mazhab yang paling susah, dia kata apa? Hanya kulit binatang yang boleh dimakan sahaja yang boleh dipakai. Sebab apa? Dia guna konsep macam ni.
Binatang yang tak boleh dimakan ni, bila dia mati dia jadi najis. Jadi najis tidak boleh dibersihkan dia. Jadi pandangan paling rigid, paling sempit, binatang yang boleh dimakan saja. Kulit lembu. Itu pandangan paling sempit. Sebab apa? Dia guna teknik binatang yang tak boleh dimakan, dia tidak najis masa dia hidup. Bila dia mati dia jadi najis. Betul tak? Sebab binatang tu lembu, sebab apa dia tak najis masa dia mati? Sebab kita sembelih. Kalau kita tak sembelih, ya sebab tak sembelih. Bangkai itu ialah benda yang tidak disembelih. Bila dia disembelih, tak najis. Oi, pening bincang hari ni. Bila tak sembelih ni najis. Baik pergi buat marketing je kalau awak belajar marketing tu. Nampak tak perbincangan fiqh ni dia kalau kita terjemah bahasa Melayu lah macam tu. Sebab kita terjemah bahasa Melayu mana-mana boleh. Tapi bahasa hadis kena faham dalam bahasa Arab. Nabi kata apa? Nabi kata ayyuma ihabin, mana-mana kulit. Mana-mana di sini, mana-mana jenis, bukan mana-mana Melayu, mana-mana Arab ni, mana-mana semua ataupun mana-mana yang halal dimakan. Nampak tak? Dia kefaham. Sebab itulah benda yang kita tengok, wah tak ada dah pandangan lain ni kita, tapi bila ulama tengok dia pandangan hadis ni ayyuma ihabin qad dubira faqad tahura, mana-mana kulit yang telah disamak maka dia telah suci. Mana-mana semua tu, ataupun mana-mana mana-mana kulit haiwan. Macam tu kan makna dia? Satu kan? Mana-mana kulit haiwan yang boleh dimakan, jika dia telah disamak dia bersih. Jawapan dia ada banyak mazhab kan? Ada yang kata mana-mana tu semua, masuk anjing dan babi sekali, kalau dia telah disamak dia boleh pakai. Sebab apa? Ayyuma iha, mana-mana dia. Sebab tu faktor bahasa. Ulama lain pula dia tak faham. Dia ada apa? Dia ada mana-mana binatang, tetapi anjing dan babi tak termasuk. Sebab anjing dan babi tu dia memang nanti diri dia sendiri dah. Itu mazhab Syafi'i. Ada kata mana-mana binatang yang disembelih sempit. Jadi hadis tu hadis yang boleh dipahami dari banyak sudut. Sebab tu kita tidak menganggap ulama ni dia tidak menggunakan sunnah. Semua ulama menggunakan sunnah, tapi bagaimana mereka memahami sunnah. Nampak tak? Kita sekarang terkeliru dengan nama kumpulan aliran sunnah. Hak ni paling betul sebab dia guna sunnah. Bukan, itu nama kumpulan dia. Nama jenama baru je dia letak jenama aliran sunnah. Saya bukan aliran sunnah. Lepas tu tak guna sunnah. Guna juga. Cuma brand saya bukan sunnah. Nampak tak? Aliran sunnah tu jangan dikelirukan. Dia hanya brand saja. Macam Parti Islam se-Malaysia. Ustaz, kalau Ustaz tak sokong ni, Ustaz nak sokong apa lagi? Sebab ni Parti Islam. Ini brand dia, nama dia Parti Islam. Parti lain pun Islam juga, cuma dia tak letak nama Bank Islam.
Mana boleh simpan bank lain? Bank Islam lah. Islam pun satu. Islam satu, bank Islam tak semestinya satu. Itu nama aja, brand saja. Nampak tak? Kita terkeliru kadang-kadang dengan nama kumpulan. Sebenarnya mazhab-mazhab ini menggunakan sunnah semuanya. Mustahil mazhab tidak menggunakan sunnah. Kalau mazhab tu dia tak guna sunnah, memang mazhab tu mazhab kafir. Tak boleh ikut. Ustaz yang kulit tadi tu, Ustaz follow yang mana? Saya secara individu lah. Saya follow yang semua tu ialah semua. Semua tu ialah semua. Kecuali kulit manusia. Kulit manusia tak boleh lah. Sama apa ni, buat kasut kulit orang tak boleh. Sebab manusia tu dihormati, dia panggil hujah dia. Tak boleh lah. Semua pada yang saya pilih lah, pandangan yang saya pilih, semua tu dia lah, semua kulit. Berikutan pandangan saya ni yang pilih, bukan pandangan saya pun, saya pilih yang tu. Ada satu stesen TV nak temu juga, nak interview saya, nak keluar TV. Saya dapat tahu bahawa Ustaz, pandangan Ustaz, semua kulit boleh disamak dan digunakan apa semua, bagusnya betul. Saya kata, dia nak interview saya, kata tak payah. Sebab tu saya kena tembak awak sama-sama Sebab ada keburukan dia juga. Keburukan dia, industri ni tak dia lah macam mana. Dia akan menghidupkan industri pelihara khinzir. Tapi kalau dilihat dari sudut kepenggunaan individu, nampak macam boleh. Jadi bila Jakin kata tak boleh, kita lihat, kita faham. Dia sebagai pemerintah, dia nak jaga kemaslahatan jangka panjang. Apa lagi tu? Jangan tembak-tembak kan, tak tentu hala. Dia melihat dalam bentuk yang kolektif, kita melihat dalam bentuk individu. Bila kita memerintah, kita nampak benda yang individu tak nampak. Jadi kita kena berfikir sebagai pemerintah. Kadang-kadang kita merujuk ulama di luar negara. Ulama dalam luar negara ni, kadang-kadang mereka tidak pernah diberi peluang memerintah. Sebab di negara kita ni, kuasa agama tu tinggi. Dia boleh sampai ke ada halal, ada boleh cek ni kan. Jadi ulama negara kita ni terdedah kepada institusi pemerintahan. Ada setengah-setengah negara Arab, ilmu dia tinggi tapi dia tak ada peluang nak merintah. Dia sentiasa berfikir sebagai seorang academician sahaja. Itu memberi sumbangan kepada view yang berlain. Biasanya pemerintah ni dia panggil apa? Bird eye. Bird eye view. Tengok macam burung helang tengok mangsa. Apa dia panggil bird saja lah. Dia panggil aeroplane. Terbang tinggi. Okey. Nampak tak? Macam mana pekah tu dia terbentuk. Kita nak kata yang salah yang betul pun, pandangan yang saya kata betul sendiri pun ada unsur salah juga. Ada kan? Saya guna secara individu, saya guna yang semua boleh. Tapi kalau Jakin nak guna yang tu, saya sendiri pun rasa macam tak boleh. Sebab itu untuk pemerintah dia kena ada apa ni? Dia kena jaga kepentingan masyarakat secara kolektif. Kita secara individu tak apa. Sebab apa? Mungkin benda tu boleh, tetapi disebabkan unsur-unsur lain dia lebih baik kita tak boleh. Sudah belajar dengan Ustaz Rosli. Jadi boleh dengan tak boleh duduk dalam satu benda. Sudah. Okey. Yang soalan-soalan lain tu macam terlalu susah sangatlah. Sebab apa ni? Cabaran remaja zaman cyber, bagaimana pendekatan terbaik.
Jadi kalau saya jawab bab najis, anjing, babi apa semua ni, tiba-tiba jawab pula bab remaja, macam saya ni hebat semua benda pula. Jadi saya rasa soalan tu malu lah saya nak jawab sebab macam bidang dia. Saya rasa saya tak layak lah menjawab benda tu. Ada ustaz-ustaz ataupun orang lain ni dia bidang lebih kepada fokus kepada bidang-bidang tu, kita tanya dia. Ustaz Rosmini mungkin bidang dia bidang gini. Sebab saya tak setuju lah kalau orang tu hari ni buat pemerintahan lah apa kan, esok masuk buat bidang ekonomi dan apa esok bidang halal haram. Sebab halal haram tu di Malaysia ni dan jadi satu bidang yang orang di luar bidang dia memang tak tahu sangat apa lah disiplin itu sangat mendalam. Fiqh halal haram makanan. Dan di universiti sekarang ni dah ada dah kursus yang menawarkan untuk halal saja, halal industri, halal apa semua ni. Akhirnya bila di luar dia akan jadi pegawai halal kaki. Bidang yang sangat, saya pun ada kawan-kawan saya dalam bidang ni. Bila dengar dari situ tu macam benar-benar lalai juga. Ilmu ni banyak, kita tak boleh nak masuk ke semua, mustahil. Ini pendidikan remaja macam mana alam saya. Saya boleh bagi pandangan, tapi pandangan tu lebih kurang pandangan tuan-tuan cakap dari gitu. Tak ada unsur profesional tu, tak ada. Sebagai satu pandangan orang biasa. Kering pakai tudung tapi sanggup rambut yang tinggi. Yang hadis tu kan, hadis larang orang tu perempuan pakai tudung dengan sanggup dia yang tinggi. Sebenarnya hadis tu menunjukkan apa? Dia objektif pakai tudung tu bukan tudung tu saja. Dia objektif pakai tudung tu ialah tidak berpenampilan yang menarik pandangan orang untuk tengok. Jadi mana-mana perbuatan ataupun pakaian yang menarik orang untuk dia tak boleh. Sebab itulah dalam hadis yang lain Nabi larang pakai gelang yang berbunyi kan? Nabi larang hentak kaki. Ada satu teknik, ada jenis kaki tu kan, bila dia hentak menarik. Jadi begitu juga perhiasan bokol. Jadi orang tengok, nak tengok sekali tak jadi. Baru kita lagi ya. Jadi aktiviti tu semua, contohnya bercakap dengan bahasa yang sengaja bahasa yang suara yang menggoda, cakap suara yang menggoda tak boleh buat. Jadi dia sebab objektif dia apa dia? Objektif dia ialah nak menarik tu, nak menahan daripada berpenampilan yang menarik perhatian. Adakah wajib semua orang itu ataupun dia masih boleh dapat? Itu pun tak, itu pun berbeza pandangan juga. Ada beza pandangan. Dia panggil mulzim ke tidak mulzim. Bila suatu fatwa dikeluarkan, itu wajib ikut ke ataupun dia sebagai satu pandangan. Itu saja. Saya melihat macam ni. Ini pandangan saya juga. Saya melihat dia ada dua jenis. Kalau fatwa tu dalam perkara-perkara yang melibatkan pentadbiran, wajib ikut.
Sebab itu dalam kapasiti pemerintah, kalau fatwa itu tidak melibatkan perkara yang melibatkan pentadbiran, maka ada ruang kebebasan berfikir. Dan sebab Islam ni dia tak tutup semua ruang untuk orang berpolemik. Kalau kita tutup, ada satu pihak je boleh berfatwa, pemikiran orang akan jadi junuk, jadi beku. Ada apa-apa yakin? tak erti nak mikir sendiri. Yakin? Jangan kata halal. Yes, boh. Jadi otak jadi beku. Nampak tak? Tapi bila melibatkan pentadbiran, kita kena ikut sebab apa? Kapasiti dia sebagai pemerintah. Saya bagi contoh senang dia, cerai talak 3. Cerai talak 3, kalau seorang suami dia kata kat isteri dia, aku cerai kau talak 3, ada banyak pandangan. Satu, jatuh 3 betul. Yang kedua, jatuh 1. Yang ketiga, tak jatuh langsung. Jadi kalau kita tak kata kena ikut hukum mahkamah ataupun pentadbiran agama, jadi tak boleh nak hukum lah hakim. Sebab apa? Mana pula jatuh? Hakim kata jatuh lah. Tak jatuh, saya guna hak talak 3 tak jatuh. Jadi bercelaru, tak boleh. Pentadbiran tak boleh dijalankan. Jadi pada masa tu kita menggunakan mazhab yang digunakan oleh pemerintah. Di Malaysia 3 betul. Tapi sedang nak diubahlah kepada 1. Sebab banyak membawa masalah pada orang. Dia kata 3 tu tak boleh nak ustaz lah. Zaman Nabi 1 je. Jadi tapi digunakan di negara kita ni 3 2 tu. Tak dalil. Walaupun dia ada masalah lain, tapi dia pemerintah, dia berhak untuk aku nak guna yang berdasarkan mazhab yang pemerintah. Tapi kalau dalam ibadat, kita beri kelonggaran. Sebab apa? Sebab Islam ni dia ada unsur kebebasan juga, berfikir, mandara. Kita tak nak menyebabkan ulama ini tak erti berfikir. Jadi ibadat tu ada setengah orang imam resmi baca kuno. Tapi kalau kita tak baca kuno, kita ada juga mazhab tak ada. Sujud sawi, tak nak masuk sawi, sujud kangkung kobeh. Mazhab lain tu. Benda-benda individu macam ni. Tapi kalau misalnya kata imam masjid negara, kalau dia nak guna mazhab dia tak boleh, sebab dia mau kapasiti pemerintah di situ. Nampak tak? Ini bawa pentadbiran. Jadi kita kena ada unsur. Sebab bila kita memerintah, kita perlu ada undang-undang, identiti, yang ada banyak benda. Ya? Jadi kebebasan bermazhab yang ada sekarang ni, kadang-kadang saya tengok ustaz-ustaz yang kupas hukum ni, dia tak ambil kira, menyebabkan dia mengkritik pemerintah dalam benda yang sepatutnya baik buat benda kerja lain lah daripada duk kritik benda ni. Sebab dia, pemerintah pada ketika itu melihat dari view dia sebagai pemerintah. Okey, boleh. Jadi apa fatwa tu tadi? Fatwa tu tidak semuanya kita beranggap dia tu mulzim. Tidak, bukan dalam semua keadaan. Dia tu berlaku secara, kalau dia ibadat ada unsur kebebasan. Kalau pentadbiran memang itu yang kita gunakan. Okey, boleh ya? Okey, rasa setakat itu saja untuk hari ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat sedikit berkongsian. Kalau rasa nak tanya, tanya ustaz minggu depan. Minggu depan awal lain pula. Saya sudah ini. Alhamdulillah, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.